petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Malaysia akan bankrupt sekiranya Kesultanan Sulu, waris Kesultanan Sulu, berjaya mendapatkan tuntutan mereka sebanyak RM62.59 bilion. Ikuti terus ulasan ini. Sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi dalam ulasan kali ini. Hari ini, sudah lebih daripada seminggu, isu tuntutan waris Kesultanan Sulu terhadap bayaran pampasan mereka kepada kerajaan Malaysia. Dan seperti yang telah ditularkan, waris Kesultanan Sulu telah pun merampas dua aset Malaysia di Azerbaijan dengan nilai lebih daripada 8 bilion ringgit Malaysia. Perkara ini sebenarnya melibatkan kedaulatan Malaysia dan benar sekiranya waris Kesultanan Sulu berjaya mendapatkan tuntutan RM62.59 bilion ini, Malaysia bankrupt jika penuhi RM62.59 bilion tuntutan Sulu. Ulasan ini sepenuhnya. Malaysia kini berdepan risiko bankrupt sekiranya tuntutan dibuat waris Kesultanan Sulu sebanyak 62.59 bilion ringgit Malaysia terhadap Sabah berjaya. Justru ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan pendekatan politik sempit tidak boleh diambil apabila berdepan ancaman kedaulatan negara dan wilayah. Sebaliknya, semua pihak termasuk kerajaan dan pembangkang perlu bersatu mendepaninya. Isu ini sekarang bukan isu meriam, senapang dan peluru. Ia kini sudah jadi isu perundangan antarabangsa. Dan ancaman waris Kesultanan Sulu adalah ugutan yang nyata, bukan diadakan. Kalau selama ini menjadi retorik, selama ini orang hanya katakan ini hanyalah andaian semata-mata, ini adalah rekaan semata-mata dicipta oleh parti politik ini, parti politik itu, tapi sebenarnya hari ini sudah menjadi realiti dan nyata apabila benar waris Kesultanan Sulu sudah merampas dua aset Malaysia di luar negara dengan anggaran nilai lebih kurang dalam RM9 bilion aset milik Petronas. Isu ini sekarang bukan lagi isu biasa-biasa, tapi sudah menjadi isu perundangan antarabangsa. Daripada isu wilayah berjiran, Malaysia dan Filipina, kini isu tuntutan tersebut telah menjadi isu global dan antarabangsa. Kedaulatan Malaysia sekarang sudah jadi buah mulut dan dijajak di Tribunal Timbang Tara dan Mahkamah Antarabangsa di Eropah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ini semua perlu diatasi, diselesaikan dengan lebih serius. Jangan lagi hanya menuding jari. Salah si anu, salah si anu, salah si pulan, dan salah si pulan. Mula hari ini sepatutnya Malaysia haruslah bersatu hati. Tidak kira pembangkang atau kerajaan perlu sama-sama menangani dengan serius isu tuntutan waris Sulu terhadap Sabah ini. Kenapa harus dibiarkan terus berlanjutan? Beliau berkata, Kerajaan Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN tidak boleh berhujah kepada dunia bahwa hal itu bukan kesalahan mereka dan hanya menyalahkan Pakatan Harapan PH yang lalu. Begitu juga mantan-mantan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri PH tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka dengan berkata hal itu kecuaian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Kerajaan BN yang terdahulu. Sehingga baru-baru ini Rafizi Ramli telah mengajak
Seluruh Malaysia membuat laporan polis terhadap Najib Tun Razak atas kecuaiannya sebagai seorang penjawat awam sehingga mendedahkan Malaysia kepada risiko disaman, dan akhirnya memang disaman Malaysia, dan telah pun Kesultanan Sulu menang dalam timbang tara di Sepanyol dengan nilai tuntutan RM62.59 bilion. Dan kalau ini dibayar, menurut Hassan Abdul Karim, Malaysia akan berdepan masalah bankrupt. Undang-undang dan pentadbiran dalam Malaysia dan di pentas antarabangsa tidak beroperasi sepenuhnya. Tanggungjawab kerajaan Malaysia terhadap komitmen dalam negeri dan di peringkat antarabangsa adalah berterusan, tidak berhenti-henti. Apa juga keputusan yang dibuat atau yang ditinggalkan dan dibuat, omission, dipikul kesannya oleh kerajaan-kerajaan yang berikutnya. Tegasnya lagi, kalau perkara ini tidak dapat diselesaikan hari ini dengan segera, dengan lebih serius pada waktu ini, legasinya adalah kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang akan perlu menyelesaikan masalah ini secara berterusan dan berterusan tanpa ada penyelesaian yang konkret. Seterusnya, menurutnya, tindakan menyalahkan bekas Perdana Menteri tidak akan membantu usaha mencabar keputusan Tribunal Timbang Tara di Mahkamah Perancis. Begitu juga bagi golongan yang anti-PH, yang berusaha menyalahkan peguam negara kerajaan PH, yaitu Tommy Thomas, kerana mengirim surat kepada peguam waris Kesultanan Sulu yang boleh dianggap sebagai pengiktirafan kepada kesahihan tuntutan Kesultanan Sulu. Mungkin juga ada asasnya, sama seperti ada asasnya menyalahkan Najib Razak kerana memberhentikan pembayaran kepada waris Kesultanan Sulu pada tahun 2013 selepas berlakunya pencerobohan di Timur Sabah oleh tentera waris Kesultanan Sulu. Jika ada laporan polis hendak dibuat terhadap Tommy Thomas dan Najib Razak, boleh sahaja dilakukan, katanya, sambil berharap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilakukan. Ismail Sabri Yaakob dan barisan kabinetnya perlu memikul tanggungjawab di barisan hadapan untuk menghadapi tuntutan tersebut di peringkat antarabangsa. Beliau turut berharap Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara membenarkan sebarang usul tuntutan itu dibahaskan di kedua-dua institusi penggubal undang-undang berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum kita berpisah, isu tajuk utama hari ini adalah Malaysia bankrupt jika penuhi RM62.59 bilion tuntutan Sulu. Perkara yang paling kita cuba elakkan. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.